Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini cikgu akan memberi penerangan tentang ikatan kimia. Okey, sebab cikgu rasa ramai yang belum begitu faham. Jadi cikgu ulang sedikit. Okey, ikatan kimia. Okey, kenapa atom-atom unsur perlu membuat ikatan kimia? Okey, kalau kita tengok kumpulan 18, kumpulan yang last sekali dalam jadual berkala, okey, mereka wujud sebagai monoatom, maksudnya mereka tidak perlu membuat ikatan sebab mereka telah stabil. Kenapa mereka stabil? Sebab mereka telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet, iaitu pada petala valen, petala terluar, mereka ada 2 elektron ataupun 8 elektron. Kebanyakan 8 elektron lah oktet. Duplet ni hanyalah untuk helium, ya. Okey, jadi atom-atom unsur yang lain mereka tidak ada 8 elektron atau 2 elektron di petala yang terakhir tu, petala valen. Jadi mereka tidak stabil. Jadi untuk mencapai kestabilan mereka kena cuba bagi petala valen mereka tu ada 8 elektron seperti kumpulan 18. Cara dia adalah dengan membuat ikatan kimia. Ya, sama ada mereka menderma elektron, menerima elektron atau berkongsi elektron. Okey. Secara umumnya ada ikatan kimia ada 2 yang utama. Walaupun dalam buku teks kita ada 5, tapi hari ini cikgu nak fokus 2 yang utama dahulu, iaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Okey, kita tengok ikatan ion dulu. Dalam buku kalau bahasa Inggeris tu dia kata ionic bond lah. Okey, ikatan ion ialah ikatan kimia yang terbentuk melalui pemindahan elektron dari atom logam ke atom logam ke bukan logam. Okey, dari atom logam ke bukan logam. Pemindahan tu maksudnya ada pendermaan dan penerimaan elektron. Atom logam akan derma, okey, dan membentuk ion positif. Atom bukan logam pula akan menerima elektron yang didermakan oleh atom logam tadi dan membentuk ion negatif. Derma dapat, kita kata macam orang derma dapat pahala, jadi dia positif. Terima dia hutang, jadi negatif. Okey, Okey, biasanya kumpulan logam yang terlibat dalam pembentukan ikatan ion ni adalah kumpulan 1 seperti natrium, kumpulan 2 seperti magnesium, contohlah cikgu bagi Tapi kumpulan tu kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Kalau kumpulan 13 tu logam biasanya dia akan fokus pada aluminium. Okey, Okey. Kemudian ikatan kovalen pula adalah ikatan kimia yang terbentuk melalui perkongsian elektron antara atom-atom bukan logam. Maksudnya kedua-dua atom yang terlibat adalah non-metal. Maksudnya between non-metal and another non-metal lah. Dia tak boleh logam dah, dia dua-dua bukan logam. Okey, dan mereka tidak derma dan tidak menerima elektron, mereka berkongsi. Okey, sebab atom bukan logam tak boleh menderma elektron. Okey. Dan ikatan kovalen ni boleh terjadi antara atom bukan logam yang sama untuk membentuk molekul dan di antara atom bukan logam yang berbeza. Kalau yang sama tu macam contohnya klorin dengan klorin bagi membentuk molekul klorin Cl2, oksigen dengan oksigen. Biasa gas lah, nitrogen dengan nitrogen bagi membentuk N2. Kalau yang bukan logam yang berbeza pula, contohnya karbon dioksida, atom karbon dengan atom oksigen, amonia, atom nitrogen dengan hidrogen, dan seterusnya lah. Jadi ikatan kovalen, ingat antara bukan logam dengan bukan logam dan mereka berkongsi elektron valen. Elektron valen sahajalah. Okey. Sekejap, cikgu tunjuk pembentukan ionik dulu. Okey. Dalam pembentukan ikatan ion, okey, sebab dia melibatkan pendermaan elektron oleh atom logam dan penerimaan elektron oleh atom bukan logam, jadi mereka akan membentuk ion. Ion logam yang menderma elektron akan membentuk ion positif
Manakala ion bukan logam yang menerima elektron yang didermakan tu membentuk ion negatif. Okey. Ion positif kita juga sebut sebagai cation. Ion negatif kita sebut sebagai anion. A-N-I-O-N, anion pun boleh lah. Okey. Contoh di sini cikgu bagi pembentukan ion natrium. Okey, atom natrium, kalau kamu tengok atom natrium dia kumpulan satu dan elektron dia berdasarkan nombor proton dia lah. Lepas ni ingatlah sesetengah unsur yang selalu kita guna tu biar kamu ingat. Macam natrium dia ada 11 nombor proton. Jadi shell yang pertama tu diisi dengan 2, shell yang kedua maksimum 8, balance 1 di luar. Jadi yang satu tu lah akan didermakan supaya dia mencapai oktet. Kalau sekarang ni atom ni yang first ni yang belum ada charge ni, dia punya susunan elektron adalah 2.8.1. Bila dia derma, jadi shell yang last tu automatik hilang lah sebab tak ada lagi elektron sebab dia dah derma. Jadi dia tinggal 2 shell sahaja. Jadi konfigurasi elektron dia adalah 2.8. Jadi last tu 8. Jadi maksudnya dia dah stabil. Tapi dia dalam bentuk ion lah. Kita kena buat bracket macam ni dan letak charge di penjuru sebelah atas. Okey, charge tu berdasarkan berapa dia derma lah. Kalau kumpulan satu macam ni memang dia derma satu lah. Jadi letak kita bila satu kita letak positif sajalah. Kita tak payah letak satu positif, kita just positif saja. Okey kemudian contoh seterusnya aluminium. Okey, aluminium kumpulan 13. Yang penting kalau tengok susunan elektron dia tu, kalau 13 kita tahu lah last kali valence elektron mesti 3. Jadi 2.8.3. Mungkin tak berapa nampak tapi cikgu baca boleh tahu lah 2.8.3. Jadi dia akan derma habis 3 tu. Dia bukan derma 1 ke 2 ke. Dia akan derma habis lah supaya dia ada shell yang sebelum tu jadi 8. Jadi kalau tengok setelah dia menderma elektron, susunan elektron dia jadi 2.8. Jadi dia telah mencapai oktet. Tetapi dia membentuk ion lah. Dan kita buat bracket dan letak di penjuru atas tu 3+. Okay, sebab apa charge dia 3+? Sebab dia derma 3 elektron. Jadi nombor 3 tu berdasarkan elektron yang dia derma lah. Senang je, kalau kumpulan 1 dia akan jadi plus, kumpulan 2 akan jadi 2+, kumpulan 3 akan jadi 3+, sebab mereka akan derma semua elektron valent. Okey, sebelum tu cikgu lupa cara kita menulis setengah persamaan bagi pendermaan elektron ni. Tengok di bawah ni aluminium. Cara kita menulis setengah persamaan bagi pendermaan elektron adalah kita tulis dulu atom tu Al, aluminium, kemudian anak panah. Selepas anak panah tu kita tulis ion yang terhasil, kemudian tambah berapa elektron yang dia telah derma. Kalau tadi yang natrium ni maksudnya Na anak panah, kemudian Na+ tambah 1 elektron. Okey, biasanya 1 elektron kita letak huruf E sahaja, kita tak letak number lah. E tu ada minus sikit atas kepala dia. Sekejap lagi ada lah, cikgu bagi contoh lagi. Okey. Tadi ion positif. Ion positif mereka menderma elektron. Sekarang ni kita tengok ion yang membentuk ion negatif. Yang ni bukan logam lah. Biasa memang klorin ataupun kumpulan 17. Biasa kita selalu kait kumpulan 1, kumpulan 2 ni atau kumpulan 3 tadi. Ion negatif yang dia akan berpadu biasanya kumpulan 17. Jadi tak susah pun. Contoh kita ambil klorin. Klorin atom, kalau kita tengok konfigurasi elektron dia 2.8.7. Maksudnya elektron valent dia ada 7. Untuk mencapai oktet, dia perlu lagi 1 je untuk cukup 8. Jadi mereka, macam kalau kita tengok sini lah, kalau tadi mereka ada sikit atom logam tadi kan, ada 1, ada 2, ada 3. Jadi lebih mudah mereka derma. Kalau yang ni dia ada 7. Kalau nak derma sampai 7 ni, macam kita lah nak derma banyak-banyak, biasa kita derma sikit saja kan. Jadi samalah di sini, lebih baik dia terima 1 berbanding dia korbankan 7. Jadi dia terima 1. Terima daripada atom logam yang derma tadilah yang akan berpadu dengan dia. Okey. Jadi bila dia terima, kita buat bracket juga. Okey, nampak dah yang cikgu buat biru ni, maksudnya itu adalah elektron luak, mungkin daripada natrium tadi yang masuk. Okey. Jadi bila masuk dia cukuplah 8. Jadi dia jadi susunan elektron dia 2.8.8.
Bukan 7 lagi. Jadi dia dah stabil. Tapi dalam bentuk ion lah, kita buat bracket negatif 1 ataupun negatif saja sebab dia terima 1 elektron. Okey. Ini oksigen pula. Oksigen kumpulan 16. Jadi dia ada 6 elektron terluar. Jadi nak jadi 8, dia perlu lagi 2 elektron daripada luar. Okey. Jadi dia kena terima 2 lah. Jadi dia terima 2 yang biru tu. Jadi bila kita tulis balik elektron arrangement dia 2.8. Jadi dia telah mencapai oktet dengan menerima elektron. Kita buat bracket, kita tulis charge dia 2 negatif. Sebab apa 2 negatif? Sebab dia terima 2 elektron daripada luar. Okey. Tadi cikgu bincang tentang pembentukan ion positif, ion negatif. Sekarang ni kita nak bincang atau kita nak tengok bila ion-ion tu tertarik antara satu sama lain untuk membentuk sebatian. Dia membentuk ikatan. Okey. Kalau tengok sini cikgu ambil mungkin gambar kecil sikit, boleh rujuk nota nanti cikgu bagi. Natrium dengan klorin. Okey, natrium kita tahu dia punya susunan elektron 2.8.1. Klorin 2.8.7. Jadi natrium tu logam, klorin tu bukan logam, jadi mereka boleh membentuk ikatan ion dengan pemindahan elektron. Jadi natrium menderma 1 elektron kepada klorin. Nampak dah yang hitam tu sebelah sini. Yang pangkah hitam tu maksudnya mai daripada natrium. Jadi natrium kita buat bracket charge positif lah dan 2.8 sebab dia telah menderma. Dan klorin pun sama, dia 2.8.8. Klorin bilangan petala dia tak berkurang sebab dia tambah. Dia tak hilang shell. Okey, dan tak berapa nampak di tepi ni charge dia adalah negatif lah. Sebab dia terima 1, yang ni derma 1. Okey, jadi ini contoh sebatian ion di antara natrium dan klorin bagi membentuk sini natrium klorida, sebatian natrium klorida. Logam bukan logam. Okey, contoh lain cikgu ambil antara kumpulan 2 iaitu magnesium dengan oksigen. Okey, kalau sini pun senang sebab magnesium kalau kita tengok atom dia adalah 2.8.2 sebab dia kumpulan 2 dan oksigen kumpulan 6. Maksudnya oksigen perlu 2 untuk jadi 2.8, manakala magnesium dia derma 2 yang belakang tu dia jadi 2.8, jadi stabil. Jadi ion dia adalah kita buat bracket macam ni, 2 positif sebab dia derma 2 elektron, dan yang ni dia terima warna merah ni daripada magnesium jadi 2 negatif. Okey. Jadi kalau kita tengok charge dia sini bawah ni Mg2+, sini O2-. Okey, 2 dengan 2 charge dia maksudnya sebatian yang terhasil formula dia MgO sajalah. M huruf besar, G kecil, O besar. Sebab charge yang sama. Okay, nanti mungkin kita tengok dari segi charge yang berbeza, contoh charge yang berbeza. Satu teruskan. Okey, kita tengok pula ikatan covalent. Okey. Ikatan ion dah, covalent. Okey. Ikatan covalent tadi cikgu tahu dia boleh membentuk antara atom yang sama dan ataupun atom yang berbeza, tapi syaratnya dua-dua bukan logam lah dan mereka berkongsi elektron. Okey, tengok di sini yang pertama cikgu bagi contoh pembentukan molekul klorin. Okey, Cl dengan Cl. Jadi masing-masing atom klorin, bila cikgu sebut atom tu maksudnya dia belum menderma belum berkongsi lagi lah dalam keadaan asal. Okey, susunan elektron mereka masing-masing 2.8.7, 2.8.7. Maksudnya masing-masing memerlukan 1 untuk mencapai 2.8.8, iaitu susunan oktet yang stabil. Jadi sebab mereka bukan logam, mereka berkongsi elektron valen. Okey, jadi kalau tengok sebelah ni, yang sebelah nak panah ni, cara kita lukis dia nanti boleh rujuk dalam buku teks. Kita ada beberapa cara lah. Kita boleh buat yang shell yang last tu bersilang, kita bubuh elektron yang dikongsi di dalam tu pun boleh, ataupun di atas shell tu pun boleh. Okay, jadi bila mereka berkongsi masing-masing sumbang 1 elektron dalam perkongsian tu, jadi bila kita bilang total masing-masing ada 8 elektron lah pada petala terluar, 2.8.8, 2.8.8, tapi dalam keadaan yang berkongsi. Ya.
Jadi stabil lah. Okey, ini sama. Okey, seterusnya yang ni cikgu rasa kecil tapi tak apalah, cikgu terang dulu, nanti boleh tengok dalam nota. Pembentukan molekul tetrachloromethanol. Okey, perkataan tetra tu bahasa, cikgu rasa mungkin bahasa Latin ke apa, bermaksud 4. Kloro tu klorin. Metanol tu nanti kita akan belajar pada bab tingkatan 5 lah. Okey, yang penting bila kamu jumpa tetrachloromethanol ni, maksudnya satu atom karbon C bergabung dengan 4 atom klorin. Okey, sebab karbon, kalau tengok di bawah ni, karbon, atom karbon dia kumpulan 14, jadi dia 2.4. Jadi untuk cukup 8 dia perlu 4. Dan dia nak berkongsi dengan klorin. Klorin masing-masing perlu 1 je. Jadi kalau dia berkongsi dengan 1 atom klorin masih tak cukup, dia baru 2.5. Okey, jadi dia perlukan 4 atom klorin yang menyumbang masing-masing 1 berkongsi dengan dia. Jadi karbon akan jadi 8 lah, dan atom klorin tu pun akan jadi 8. Jadi cara kita melukis macam sebelah ni lah. Okey, ini tetrachloromethanol. Ini antara atom karbon dengan klorin, maksudnya atom yang berbeza tapi dua-dua bukan logam. Okey, ini pun sama antara hidrogen dengan oksigen bagi membentuk molekul air. Okey, hidrogen memang nombor proton 1 dan dia memang ada satu elektron saja. Jadi manakala oksigen tadi cikgu kata 2.6, dia perlu 2. Jadi dia perlulah 2 hidrogen berpadu dengan dia. Sebab tu molekul air H2O, H perlu ada 2, O 1. Sebab dia berkongsi macam tu. Okey, kemudian ni H2O juga. Kemudian pembentukan amonia. Amonia antara nitrogen dengan hidrogen. Okey, nitrogen kumpulan 15. Jadi elektron valen dia 5. Jadi dia perlukan 3 elektron untuk menjadi 2.8. Jadi hidrogen boleh bagi kongsi 1 je. Jadi dia perlukan 3 hidrogen lah. Jadi sebab tu molekul amonia menjadi NH3. Okey Okey. Kemudian cikgu terang sikit dari segi perbezaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Ataupun bila dia membentuk ikatan, sebatian dia akan jadi sebatian ion lah. Kalau ikatan kovalen, sebatian kovalen. Jadi perbezaan dia, kalau sebatian ion, pembentukan dia tu melibatkan pemindahan elektron. Manakala bagi sebatian kovalen ataupun ikatan kovalen, pembentukan sebatian dia adalah melalui perkongsian elektron. Tadi pemindahan, yang ni perkongsian elektron. Okey, kemudian dari segi sifat ikatan ion, sebatian ion. Sebatian ion macam tadi contoh cikgu ambil NaCl contohnya, natrium klorida kan. Jadi natrium klorida ikatan ion boleh larut dalam air. Ikatan kovalen tidak larut dalam air. Okey. Perbezaan yang ketiga adalah ikatan ion ataupun sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik, tapi tak boleh sampai situ, kena sambung dalam keadaan lebur. Syarat dia kena tambah dalam keadaan lebur atau larutan aqueous. Manakala sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa jua keadaan, leburan ke, aqueous ke, dia tetap tak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey. Kemudian bila dalam ikatan ion ni, ion positif dan ion negatif ni, bila mereka bercharge, mereka akan tertarik antara satu sama lain. Macam manusia lah, bila jantina berlawanan, dia akan tertarik antara satu sama lain. Jadi bila charge positif dengan charge negatif ni, mereka akan ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat untuk membentuk ikatan. Okey. Jadi daya ni adalah kuat. Jadi biasanya ataupun pada keadaan bilik, mereka wujud sebagai pepejal bagi ikatan ion dan mempunyai takat didih dan takat lebur yang tinggi. Ikatan kovalen sebab mereka berkongsi elektron saja, ikatan kovalen ni lemah.
Jadi mereka mempunyai takat didih dan takat lebur yang rendah. Okey ya. Okey. Jadi cikgu harap dengan penerangan cikgu ni kamu boleh menjawab latihan yang cikgu bagi tu. Hari ni kita fokus tentang ikatan ion, ikatan kovalen dululah. Sebab dua ikatan ni yang penting pun yang kita akan guna untuk bab-bab yang seterusnya. Ikatan datif hidrogen logam tu untuk pengetahuan saja, nanti cikgu ulang baliklah. Okey. Jadi silalah jawab soalan latihan. Nanti kita akan bincang pada kelas akan datang. Mungkin cikgu akan bagi kuis juga. Okey. Sekian.